Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah memberikan kepada kita kesihatan, Allah berikan kepada kita kelapangan, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada hari ini. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat kita diberikan kesempatan untuk berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas ini. Salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda, para salafus salih, para tabi'in ila yaumiddin. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, maksudnya, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya untuk pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Surah At-Taubah ayat 122. Sadaqallahul azim. Begitulah para pelajar yang dikasihi sekalian, ketika Allah SWT menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 122 ini, ada beberapa perkara yang telah diperingatkan oleh Allah SWT kepada kita. Yang pertama, tentang tuntutan untuk keluar berjihad pada jalan Allah SWT. Okey, maksud berjihad ada dua. Satu, jihad dengan harta benda, dan yang lebih menarik perkara yang kedua, iaitu jihad dengan diri sendiri untuk menuntut ilmu. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ini, di mana Nabi SAW telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingatkan semua umat Muslim ketika itu untuk tidak semuanya keluar berperang, tetapi hendaklah ada sebahagian daripada kumpulan mereka yang ini mewakili kaum-kaum dan puak-puak yang ada di sekitar Madinah ketika itu untuk tinggal mendalami ilmu agama. Dan inilah yang berlaku pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat datang kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat menjadi warga besar Politeknik Port Dickson. Inilah bumi di mana kita akan menuntut ilmu bagi tempoh beberapa detik yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau kita kembali melihat kepada apa yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat muslimin supaya sebahagian yang tidak keluar berperang itu mempelajari ilmu khusus, bukan sahaja ilmu agama tetapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, iaitu ilmu fardhu kifayah yang lain, kerana mereka ini nanti diingatkan supaya memberi petunjuk dan pengajaran kepada rakan-rakan yang keluar berperang, supaya mereka juga mendapat manfaat. Para pelajar sidang hadirin yang dihormati sekalian, kalau kita lihat ada beberapa banyak hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang dinyatakan tentang ketinggian orang yang menuntut ilmu, yakni kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kenapa kita perlu highlightkan perkara ini? Kerana dewasa ini kita melihat ramai lagi rakan-rakan kita yang berada di luar sana yang tidak mahu belajar. Lebih-lebih lagi menempani pandemik COVID-19 yang sedang melanda. Ramai yang masih lagi tercari-cari apakah ruang pekerjaan yang mereka boleh perolehi
demi menampung kehidupan seharian mereka. Namun begitu, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada anda semua kerana bersama-sama untuk mendalami ilmu, kerana ini juga yang dituntut oleh agama. Kalau kita nak lihat beberapa asar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan para salafus soleh, antaranya menyatakan tentang ketinggian orang berilmu. Kata Ibnu Mubarak, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Dan adalah mereka ulama itu mempelajari adab kemudian mempelajari ilmu. Sebab itu para pelajar dan kasih sekalian, di permulaan kita berada di Politeknik Port Dickson ini, saya ingin kongsikan beberapa perkara, terutamanya yang berkaitan dengan ketinggian ilmu kemudian adab menjadi seorang pelajar yang berguru kepada seorang guru kita. Asar yang saya sebutkan daripada Ibnu Mubarak tadi dipetik daripada kitab Mansuhul Adab al-Islamiyah, muka surat yang ke-15. So kalau kita lihat daripada ayat ini, kita dapat memahami bahawa sesungguhnya mendalami adab dan belajar ilmu itu adalah satu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Okey, bermula dengan adab kemudian barulah mempelajari ilmu. Sebab itu untuk mendalami ilmu kita kena beradab. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan kupaskan beberapa perkara yang menjadi adab yang perlu diikuti oleh seorang pelajar. Mudah-mudahan dengan pendedahan ini akan memberikan kepada kita sedikit pengetahuan dan ilmu pentingnya kita beradab sebelum kita mendalami ilmu. Kemudian kalau kita lihat antara lain dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tentang ketinggian orang yang berilmu. Imam Tirmizi meriwayatkan bahawa Abu Umamah Al-Bahili telah berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang alim yakni ulama atas ahli ibadah adalah seperti kelebihanku ke atas orang-orang yang paling rendah di antara kamu. Kemudian baginda bersabda lagi, sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi hinggakan semut dalam lubangnya beserta ikan berselawat dan berdoa untuk orang-orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita lihat hadis yang kedua ini menyatakan tentang kelebihan orang berilmu, di mana seorang yang berilmu itu Allah angkat kedudukannya. Bukan hanya manusia yang mengangkat kedudukan itu dalam erti kata menghormati mereka, tetapi Allah nyatakan di dalam hadis ini melalui lidah Nabi SAW, semut-semut dan ikan-ikan di lautan. Allah hebat kan? Apa kaitan semut dan ikan yang berada di lautan? Kerana syariat Nabi SAW ini dihantar bukan hanya kepada manusia, tetapi dihantar juga kepada seluruh penduduk alam semesta, termasuk flora dan fauna. Dan isi kandungan flora dan fauna itu sebahagiannya adalah terdiri daripada serangga dan binatang-binatang, iaitu semut dan ikan. Kita nak lihat yang ketiga berkenaan dengan ketinggian orang berilmu. Apa yang dipetik dan dinyatakan oleh Abu Aswad Al-Du'ali. Beliau berkata, tiada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja adalah pemimpin bagi rakyat, sedangkan para ulama adalah pemimpin kepada raja. Yang ini juga menyatakan bahawa sesungguhnya ketinggian seorang yang berilmu, kan kedudukannya lebih tinggi daripada seorang pemerintah walaupun dia adalah seorang raja. Hebat kan? Sebab itu para pelajar sekalian, di permulaan kita berada di Politeknik Port Dickson ini, saya nak ajak supaya kita refresh kembali, kita ingat kembali, kita buat sedikit refleksi berkenaan dengan kepentingan untuk kita belajar dan mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit pendedahan ini akan memberikan dan menyuntikkan motivasi kepada kita untuk terus bersungguh-sungguh mendalami ilmu yang ada di bumi Port Dickson ini. Yang keempat, daripada Ibnu Abbas berkata, Nabi Sulaiman diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara harta dan kekuasaan. Baginda memilih ilmu, lalu baginda pun dikurniakan juga dengan harta serta kekuasaan. Hebat kan? So pilihan itu kena tepat. Dewasa ini bila anda diberikan pilihan antara pekerjaan dan ilmu, saya ucapkan tahniah kerana anda memilih ilmu. Kan? Kerana dengan memilih ilmu anda akan dapat pekerjaan itu di kemudian hari. So tak perlu risau tentang laba yang akan Allah berikan kepada kita di kemudian hari nanti. Dan yang terakhir insya-Allah tentang ketinggian ilmu ini, saya nak petik satu hadis daripada Imam Muslim
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju syurga. Ini dinyatakan sebagai satu balasan kepada orang yang menuntut ilmu. Kalau dalam lafaz dalam bahasa Arab ini dinyatakan begini, ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang mencari atau menempuh satu jalan daripada jalan-jalan yang ada tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam syurga. So itu adalah ganjaran setinggi-tinggi ganjaran yang memang kita dambakan sebagai seorang makhluk di atas muka bumi ini. Para pelajar sekalian, setelah kita mengetahui tentang kelebihan menuntut ilmu, sampai pula kepada persoalan kedua yang saya ingin bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan adab seorang berguru. Kenapa adab itu perlu ditingkatkan? Kerana banyak asar-asar yang kita terima, yang kita baca daripada salafus soleh yang terdahulu menyatakan tentang kepentingan mempunyai adab sebelum kita menuntut ilmu. Adab itu diibaratkan sebagai suatu perkara yang perlu diletakkan di hadapan sebelum kita mendalami sesuatu perkara. Kalau jika dikatakan ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, maka adab diperoleh dengan cara berguru. So kita boleh baca untuk dapat ilmu, baca buku untuk dapat ilmu, tapi untuk dapat adab belum tentu lagi kita baca buku kita akan dapat. Kerana itu penting untuk kita berguru dan kita mendapatkan adab. Kerana kebanyakan adab itu ditonjolkan melalui perlakuan seorang guru. Dengan cara berguru, jika ilmu tanpa adab, bagaimana bisa engkau belajar tapi tidak berguru? Okey, ayat ini dinukilkan oleh Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf ketika beliau berada di Jeddah. So ada beberapa perkara yang penting, ya, yang kita kena tahu tentang adab sebelum kita berguru. Saya nak sebutkan pada hari ini ada 10 adab. Daripada ratusan ribuan adab yang ada 10 adab yang saya nak kongsikan sebagai permulaan perbincangan kita dan pertemuan kita buat kali yang pertama. Moga-moga nanti ada perjumpaan-perjumpaan lain di mana kita dapat berkongsi beberapa perkara yang berkaitan dengan adab-adab ini. Okey, pertama, merendah diri terhadap ilmu dan guru, iaitu sentiasa menurut perintah dan nasihat guru, sentiasa meminta pendapat guru. Okay, itu adalah adab yang pertama. Kata Imam Syafi'i, sesiapa yang ingin dibuka hatinya oleh Allah, maka hendaklah ia berkhalwah, iaitu menyendiri. Okey, beruzlah maksud dia. Kemudian sedikit makan. Okey, menjauhi daripada bergaul dengan orang yang bodoh dan membenci orang yang tidak berlaku adil serta tidak beradab daripada kalangan mereka yang berilmu. So dia disebutkan tidak beradab walaupun dia berada pada kedudukan yang keempat, tetapi perkara itu kata Imam Syafi'i perlu ditekankan. Ya, perlu ditekankan. Antara lain juga kata-kata Imam Syafi'i ini memberi isyarat kepada kita syarat untuk menjadi seorang yang berilmu. Kan ada 4 syarat tadi. Yang pertama, berkhalwah. Apa maksud berkhalwah? Menyembunyikan diri. So kalau kita nak jadi seorang berilmu, kita kena kurung diri kita. Kurung diri kita daripada apa? Kurung diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan. So kurung, belajar, duduk satu tempat, kemudian mendalami ilmu. Kemudian yang kedua, jangan berlebihan ketika makan. So disebutkan sedikit makannya. Kan, bukan makan secara berlebihan. Kenapa? Kalau makan terlalu banyak, maka energinya semakin banyak untuk tidur, bukan energi semakin banyak untuk belajar. Kemudian yang ketiga, menjauhi daripada bergaul dengan orang yang bodoh. Ini juga disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kan, menjauhi daripada bergaul dengan orang yang bodoh. Kenapa? Kerana mungkin kebodohan itu boleh terjelma, kan, tersuntik masuk ke dalam diri kita. Kan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, berkawanlah dengan seorang yang menjual minyak wangi. Kenapa? Kerana moga-moga nanti tertumpahlah minyak wangi yang dibawa itu kena pada badan kita, so kita akan sama-sama wangi. Sebaliknya, jauhilah daripada orang yang membuat kerja-kerja yang tercela, contohnya seperti bekerja dengan benda-benda yang berbau busuk. Kenapa? Mungkin nanti satu ketika, kan, akan terpalit kebusukan itu pada badan kita dan kita juga akan jadi busuk. Jadi kita lihat beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Dan satu perkara yang menarik juga, membenci orang yang tidak berlaku adil.
Kan kena cari kawan-kawan yang berada dalam keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya masuk adil itu. Dan tidak beradab daripada kalangan orang yang berilmu. So kena cari kawan-kawan yang berilmu dan mempunyai adab ketika berilmu. Contoh yang paling mudah ni macam mana adab dalam berilmu ini? Bila jumpa guru jumpa guru bagi salam. Itu contoh yang paling baik. Okey, nanti kita akan jumpa, okey, nukilan ini dipetik daripada kitab Majmu' Syarah Muhazzab jilid yang pertama. Okey, itu yang pertama. Perkara yang kedua ialah mentaati setiap arahan serta bimbingan guru. Ini juga perkara yang perlu diingat. Kan cara paling mudah kita nak ingat apa dia? Cara yang paling mudah kita tiru macam saya. So tiru macam apa yang guru buat. Tapi tiru perkara-perkara yang positif dan bukan tiru perkara yang negatif. Okey, saya nak nukilkan satu lagi kata daripada ulama, tidak diperoleh ilmu kecuali dengan bersabar dengan kesengsaraan. So kena sabar. Kita nak belajar ni kena sabar. Okey, sebab itu bila taat setiap arahan serta bimbingan guru ini kita kena sabar. Mungkin apa yang dinyatakan oleh guru kita itu berlawanan dengan prinsip kita. Kan? Mungkin apa yang dinyatakan oleh guru kita itu perkara yang tidak kita sukai. Tapi perkara itulah yang telah pun disebutkan oleh guru kita sebagai perkara yang elok untuk diikuti. So kita kena ikut. Okey, yang ni dipetik daripada kitab Muntalaq Talibul Ilmi Husin Yaqub ke surat 237. Perkara ketiga iaitu sentiasa berkhidmat untuk guru-guru dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Okey, kita berkhidmat untuk guru-guru kita. Berapa ramai daripada kita berkhidmat untuk guru kita? Yang ramai kita ni lari daripada guru kita. Kenapa? Kerana memikirkan bahawa kalau kita jumpa guru kita, banyaklah tugasan dia akan bagi. Betul tak? Itu kita kena tanya diri kita. So selepas daripada ini berkhidmatlah untuk guru kita. Berkhidmat dengan guru ni macam mana? Tidak sebenarnya berkhidmat ini kena letak sorong tengkuk kita kepada dia kemudian buat semua yang disuruh. Tidak begitu. Kan berkhidmat kepada guru ni banyak bentuknya. Contohnya apa dia? Melaksanakan semua tugasan yang diberikan. Apa kemudian yang kedua? Menyampaikan perkara-perkara elok yang disampaikan oleh guru kepada rakan-rakan kita. So banyak perkara kalau kita nak detailkan satu persatu, kan? 1001 malam kita boleh bincang benda itu. InsyaAllah bila kita berjumpa secara face to face nanti kita akan ulas satu persatu. Kata Ibnu Abbas, aku merendah diri tak kala aku menuntut ilmu, maka aku dimuliakan tak kala aku menjadi guru. Tengok yang macam mana adab seorang yang begitu hebat. Siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas ini adalah seorang perawi kepada hadis Nabi SAW yang paling banyak sekali. Begitu dia beradab dengan guru dia sehingga kan Allah muliakan Ibnu Abbas ni. Bila jadi guru, anak-anak murid Ibnu Abbas begitu memuliakan dia. So nanti kita akan jumpa kepada asar-asar yang lain yang menarik insya-Allah untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Perkara yang keempat. Okey, memandang guru dengan perasaan penuh hormat serta mempercayai kepakarannya. Anda baru datang dan menjangkaui satu peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Dulu kita berada di sekolah rendah, kemudian kita berada di sekolah menengah rendah, kemudian kita pergi sekolah menengah tinggi. Sekarang ni kita berada di IPT, Institut Pendidikan Tinggi. Cuma uniknya anda di IPTE dalam kurungan ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam. Institut Latihan Kemahiran Awam. So di sini insya-Allah anda akan diajar oleh guru-guru anda yang dinamakan juga quote and quote, kan? Mungkin namanya pensyarah. Mungkin sebilangan itu ada gelaran doktor, mungkin sebilangan itu ada gelaran TS, teknologis, sebilangan itu ada gelaran IR, insinyur. Tapi itulah guru-guru kita. Wa imam sekalipun kadang-kadang mungkin kita berguru daripada seorang makcik cleaner. Itu adalah guru kita. Guru kita yang mengajar kita macam mana membersihkan kita punya bilik kuliah. Okey, guru kita. Sebab itu kita kena memandang guru kita dengan perasaan penuh hormat. Kan, walaupun dia seorang guru yang tidak mentaat, contohnya lah ada guru-guru kita non-Muslim, tetapi kita akan hormat dia sebagai seorang guru, orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. So kita lihat apa yang dinyatakan oleh salafus salih. Antaranya Mughirah berkata, kami menghormati Ibrahim An-Nakhai seperti mana kami menghormati seorang raja. Hebat menghormati guru dia nama Ibrahim An-Nakhai sebagaimana menghormati seorang raja. Macam mana kita hormat seorang raja? Kalau dipaparkan dalam filem-filem Melayu tu kena sembah gitu kan, tapi taklah setakat taklah sampai ke tahap itu. Tapi maksud dia kita kena hormat dia sebagaimana seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Imam Syafi'i pun dia berkata, aku membilik kertas di hadapan Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik merupakan guru kepada Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah imam mazhab kita.
mazhab Syafi'i, di mana mazhab fiqh kita kan ada 4 orang imam mazhab kita, daripada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Imam Ahmad. So ada 4 orang. Daripada 4 orang tu kita lihat ada peristiwa Imam Syafi'i memuliakan Imam Malik, guru dia. Sehingga kan disebutkan dalam kitab ini, aku membelik kertas di hadapan Imam Malik perlahan-lahan kerana menghormatinya supaya tidak terdengar bunyi belikan kertas tersebut. Wow. Ini satu perkara yang jarang kita dengar. Tetapi itulah yang ditunjukkan oleh salafus soleh kita. Kan bagaimana dia menghormati gurunya, tak nak sampai gurunya terganggu ketika menyampaikan ilmu. Kita bukan sekadar buku tu buka macam tu kan. Kadang-kadang kita campak buku tu dah hadapan guru kita. Kan apa lagi yang kita buat? Handphone kita berdering-dering. Kan kadang-kadang lagu Macarena keluar. Lompat-lompat kita kan terkejut kita. Sampai begitu sekali? Ya, sampai begitu sekali. Cuba bermula daripada saat ini kita tunjukkan satu perkara yang keluar daripada kebiasaan. Kenapa? Kerana salah satu syarat untuk berjaya adalah menjadi orang yang pelik. Pelik dari sudut apa? Pelik dari sudut perkara yang tidak dilakukan oleh orang-orang biasa, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang akan menempuh kejayaan. Siapa dia? Andalah semuanya berada di hadapan saya. Okey. Kita baca lagi. Rabi' berkata, demi Allah, aku tidak berani meminum air sedangkan Imam Syafi'i memandang kepadaku. Tengok tadi kita dah jumpa dah satu asar yang cerita tentang kisah Sayyidina Ibn Abbas dia begitu memuliakan gurunya sehingga dia dimuliakan oleh anak murid dia. Sekarang ni cerita pasal Imam Syafi'i. Dia memuliakan Imam Malik sehingga anak muridnya juga memuliakan dia. Anak murid tak berani nak minum di hadapan dia ketika dia mengajar. Begitu sekali kita tak sempat nak minta izin daripada guru kita pun kadang-kadang dalam kelas kan. Kadang-kadang tu sambil dengar kuliah kita pun makan chewing gum, ngop-ngap macam sedar je tu kan. Itu tak cerita lagi tu kan, yang tiba-tiba ada pula yang terhengguk-hengguk buat macam faham tapi matanya tertutup. So benda-benda macam ni kadang-kadang kita kena perhatikan. Kenapa barangkali mungkin menjadi formula ulama terdahulu, mereka senang mendapat ilmu kan. Kalau diceritakan Imam Syafi'i ni, kehebatan Imam Syafi'i ni ketika belajar, dia boleh scan buku tu kan, bila dia buka buku dia boleh scan je tu dan dia boleh ingat di manakah poin itu berada, sama ada pada barisan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Hebatnya ingatan Imam Syafi'i sehingga kan disebutkan begitu dalam banyak riwayat. So kita akan jumpa lagi. Okey, satu lagi daripada Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu ketenangan dan kesopanan dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kamu ambil ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tengok rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kamu ambil ilmunya. Sebab tu saya sebutkan tadi, Pak Imam dia seorang makcik cleaner. Kalau kita belajar daripada dia, ilmu yang kadang-kadang kita tak sangka kan, ilmu membersihkan loker, membersihkan bilik, membersihkan lantai. Yang ini kita dapat daripada mana? Biasanya kita akan dapat daripada makcik-makcik cleaner, kakak-kakak cleaner kita. So itu adalah guru kita secara tidak langsung. Kadang-kadang kita dapat ilmu tu daripada burung. Kan kita tengok burung, begitu kasihnya seekor ibu burung kepada anak-anak burung. Macam mana dia memberikan makanan. Ilmu itu kita ambil. So kita jadikan dia sebagai ilmu kasih sayang di dalam diri kita. Bagaimana kita nak bermuamalat, bergaul dengan rakan-rakan kita yang berada di dalam asrama, yang berada di dalam bilik kuliah, kemudian bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Perkara yang kelima yang disebutkan. Yang kelima, mereka sentiasa mendampingi guru supaya mendapat ilmu pada bila-bila masa serta menjadikannya qudwah ataupun ikutan. Mendampingi guru, ni satu benda poinnya adalah dampingi guru. Mendamping tu macam mana? Maksudnya kena ikut, follow guru. Tapi kena make sure bila kita nak follow tu kena dapat izin daripada dia. Kan ini guru kita balik rumah aku, kita follow. Kenapa? Ustaz beritahu kena dampingi guru. Dok, kena tanya dulu. Minta izin daripada dia. Okey, kita tengok asar yang ditinggalkan kisah daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejak pertemuannya dengan gurunya iaitu Imam Malik pada tahun 170 Hijrah hampir tidak pernah meninggalkan gurunya sehingga gurunya itu wafat pada tahun 179 Hijrah. Allahu Akbar. 9 tahun mendampingi gurunya dan tidak pernah meninggalkan gurunya. Allahu Akbar. Satu benda yang hebat kan. Itulah kadang-kadang kita ni tak tahu nak kata manja sangat kot kan.
baru tinggalkan mak semalam, hari ni rasa macam dah setahun dah tak jumpa mak kan, macam nak balik kampung je kan. Jangan macam itu kan, jangan macam itu. Kita tengok kalau kita baca bagaimanakah cara yang telah dilalui oleh ulama-ulama terdahulu ketika menuntut ilmu, so dia akan berikan inspirasi kepada kita bahawa sesungguhnya formulir untuk berjaya ini sebenarnya telah pun disusun dengan begitu baik. Tinggal kita nak ambil ke tak nak ambil. Formulir itu dah ada, kejayaan itu telah ditunjukkan, nak ambil ke tak nak ambil. Kalau nak ambil, ikutlah cara yang telah pun ditunjukkan oleh mereka. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkannya kecuali ketika pergi ke Mekah untuk menjenguk ibunya ataupun pergi ke pusat ilmu dan fiqh. Tak pernah tinggal kecuali pergi ke Mekah. Itu pun cerita itu pun dengan izin daripada gurunya. Kita tengok ayat seterusnya. Itu pun setelah beroleh keizinan serta restu daripada gurunya. Jika direstui, Imam Malik akan menyiapkan bekal dan memberikannya wang perbelanjaan sambil mendoakan keselamatannya. Allahu Akbar. Kan bila kita berdampingan dengan guru kita, barang pasti banyak benda-benda yang kita akan perolehi, terutamanya berkaitan dengan adab kehidupan. Banyak benda yang kita nak belajar. Sebab itu dinukilkan oleh banyak ulama, antara syarat untuk kita mengenali sahabat kita yang baik itu adalah kita keluar bersama-sama dengan dia untuk bermusafir. Bila kita keluar dengan dia secara untuk bermusafir ni, kita akan nampak kan macam mana sifat sahabat kita tu. Dia ada sifat yang adakah dia seorang sahabat sejati ataupun sebaliknya. Kan kerana ramai daripada kita ni menjadi pelakon-pelakon yang hebat. Kan pelakon yang hebat kan. Kita tak tahu kalau dalam kesepitan macam mana kawan-kawan kita ni. Adakah ia akan menunjukkan sifat dia sebenar ataupun sebaliknya. Jadi untuk tahu sifat seorang sahabat yang sebenar, kita keluar dengan dia untuk bermusafir. Tak perlu lama, 2 hari, 3 hari kita bermusafir dan kita akan tahulah macam mana keadaan diri ni yang sebenar. So ini ditunjukkan oleh para ulama yang terdahulu, mendampingi para guru dan minta izin untuk pulang ataupun bergerak ke tempat-tempat lain, kecuali untuk mendalami ilmu yang lain. Itu hebatnya ya. So kita insya-Allah dengan beberapa tips yang diberikan ini, adab-adab yang diberikan ini, kita akan laksanakan dalam kehidupan kita. Okey, berikutnya yang keenam, mereka tidak menggunakan ganti nama diri seperti engkau dan awak dan tidak memanggil guru dari jauh. Wow. Ini satu benda juga yang kita kena lihat. Kan perkara-perkara yang jarang kita jumpa ketika ini. Kan jarang kita jumpa kan. Kebanyakan kita ni main langgar je kan. Alah sianu dibaginya ke cikgu dia tu kan. Alah pensyarah anu nama dia. Tukar nama dia kan. Elok-elok nama dia kan. Pensyarah tu nama Ustaz Yusni, awak pun tukar dengan nama lain. Itu tak masuk lagi kan. Kalau yang jenis cengih kan, yang garang sikit tu macam-macam nama kita beri. Kan itu tak masuk lagi yang gelaran-gelaran kod-kod tertentu yang kadang-kadang kita gunakan dalam WhatsApp kita. Nak tunjukkan bahawa kita ni kadang-kadang ialah, saya tak kata berlaku di sini, mungkin di tempat lain kan, di tempat lain. Okay? Dan kita harap supaya benda itu tidak berlaku lah. Okey, cendekiawan Arab ada berkata, sesiapa yang tidak bersabar dan berendah diri dalam pembelajaran, maka sisa umur hidupnya dilitupi dengan kejahilan. So kena sabar ya, kena sabar. Walaupun kadang-kadang guru kita tu marah sangat kepada kita. Tapi seorang guru yang mempunyai adab yang baik, dia tidak akan menggelarkan anak muridnya dengan gelaran-gelaran yang tidak senonoh, yang tidak sopan. Kita akan lihat nanti. Sesiapa yang bersabar terhadapnya, maka semua urusannya membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. So kita kena kesabarlah kat situ. Yang ketujuh, tidak sekali-kali berbantah-bantah ataupun berlawan cakap dengan guru kita. Ini pun menarik. Tidak berbantah-bantah. Dalam banyak keadaan ni, bila kita buat pembentangan dan guru kita boleh bertanyakan soalan, kita akan nampaklah kan wajah sebenar kita tu macam mana. Ada tiba-tiba tu dia boleh bertukar daripada seorang yang berupa cantik molek, dia boleh bertukar jadi macam macam Dracula sikit kan. Mulalah dia mengilai je tu kan, kita takut kan. Ada tiba-tiba tu jadi wolf pula kan. Jadi serigala. Waktu bulan mengambang dia akan bertukar jadi serigala. Sebab apa? Terlalu banyak kerana tugasan ni menyebabkan kita rasa stres. Tapi sebenarnya kalau kita jumpa guru kita bincang dengan dia kan, dia akan berikan petunjuk yang baik kepada kita. So untuk saling tidak berbantah ni, kita perlukan penjelasan. So jumpalah guru kita. Tanya dia apa sebenarnya yang tuan hendak, yang cik hendak, yang ustaz hendak, yang doktor hendak, supaya dia akan merungkai banyak perkara. Saya nak bacakan satu hadis riwayat Al-Hakim.
Okey, Imam Al-Hakim Ka'ab bin Malik berkata bahawa Rasulullah telah bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama atau untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh atau supaya hati manusia menghadap kepadanya, maka ia akan masuk neraka. So ilmu yang kita cari ni bukan untuk berbantah-bantah, bukan untuk memperlekehkan orang, bukan untuk memperkecilkan orang lain, tidak, melainkan untuk mencari kebenaran. Kan ilmu yang kita cari sebenarnya adalah untuk mencari kebenaran, untuk mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu untuk belajar ini perlukan kesabaran, untuk belajar ini perlukan ketekunan, kan, untuk belajar ini perlukan penghayatan yang tinggi. Yang ke-8, berterima kasih kepada guru atas segala tunjuk ajar serta tegurannya. Alhamdulillah, saya kata perkara yang ke-8 ini selalu sangat dilaksanakan oleh pelajar-pelajar kita. Dan inilah sebenarnya yang kita kena lazimi ia. Berterima kasih bukan hanya kepada guru kita yang mengajar dekat kelas sahaja, tetapi guru-guru kita yang berada di sekitar kita. Macam saya sebutkan tadi, makcik cleaner. Kan, kalau kita belajar sesuatu daripada dia, makcik tu dah tolong kita, tolonglah ucap terima kasih kepada dia. Bukan susah sangat nak ucap terima kasih, tetapi dengan terima kasih itulah yang menunjukkan bahawa kita seorang yang mempunyai adab dan seorang yang berilmu dengan ketinggian adab dan tata susila. Wah, yang itu yang menarik. Kata Imam Ahmad, tidaklah aku tidur semenjak 30 tahun kecuali aku berdoa bagi Imam Syafi'i dan memohon ampun untuknya. Kenapa dalam kisah ini banyak sangat kisah Imam Syafi'i? Saya tunjukkan kepada anda. Nanti anda bolehlah cari satu buku, tajuk je infografik tokoh-tokoh Islam terbitan kuis tahun 2017. Anda akan jumpa dekat situ kan personality yang begitu menarik dalam dunia Islam ini ditonjolkan dalam bentuk infografik dengan catatan dan riwayat kehebatan masing-masing. Antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau ikut sejarahnya telah berjaya menghafal Quran ketika berumur 7 tahun. Dan hafal kitab yang ditulis oleh Imam Malik, guru yang pertama sebelum dia berjumpa dengan Imam Malik. Sehingga kan satu peristiwa ketika Imam Malik mengajar kitabnya yang paling hebat, kitab fiqh dia, namanya Al-Muwatta', kan ada salah baris, Imam Syafi'i tolong betulkan. Oh, hebat tak hebat? Hebat. Kan, hebat tak hebat? Hebat sangat. Tapi Imam Syafi'i dia tidaklah menunjuk pada gurunya, aku dah hafal kitab kau, taklah begitu. Kan, dia duduk dekat depan Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian duduk tekun mendengar apa yang ulasan daripada Imam Malik rahimahullah. Okey, itu yang ke-8. So kena banyak ucapkan terima kasih. Terima kasih ustaz, terima kasih cik, terima kasih puan, terima kasih doktor, macam tu Insya-Allah kita boleh buat yang tu. Yang ke-9, jika guru tersebut sedang berehat, maka guru itu tidak boleh diganggu. So ada masa-masa tertentu yang kita kena follow the rule, ikut undang-undangnya. Waktu rehat bagi rehat. Begitu juga kepada anda semua kan. Bila anda ada waktu rehat, barang pasti anda tidak mahu diganggu kerana waktu itu anda ingin bersendirian kan, menenangkan fikiran. Begitu juga kepada guru-guru kita. Sebab itu kalau kita lihat antara ditinggalkan oleh Ibnu Abbas, Ibu Abbas pernah datang kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepadanya mengenai suatu hadis. Hadis ini Ibnu Abbas tertinggal dalam majlis Nabi, dia tidak berada, kemudian dia nak tanya kepada seorang sahabat. Lalu dikatakan kepadanya dia sedang tidur. Ketika Ibn Abbas datang kepada sahabat itu sedang tidur. Apa dibuat? Maka duduklah Ibn Abbas di muka pintu. Ibn Abbas ni seorang sahabat Nabi, perawi hadis Nabi SAW. Tetapi macam mana akhlaknya, macam mana adab dia, walaupun dengan sahabat yang lain, dia tidak mengejutkan sahabat yang sedang tidur itu sehingga sahabat itu bangun. Lalu dikatakan kepadanya, tidak perlukah kita mengejutkannya? Ibn Abbas pun menjawab, jangan, biar dia berehat. Nanti dia dah bangun, baru kita jumpa dia. Begitu sekali seorang yang berilmu tinggi. So kita macam kita. Kita bukan saja waktu rehat kita tak nak ganggu kan, waktu yang sepatutnya kita guru kita pun kita lari. Terbaliklah pula macam tu. Kan. Sepatutnya waktu rehat bagi guru kita rehat. Waktu yang dikhususkan untuk kita berjumpa dengan guru kita, pergi jumpa dia. Setidak-tidaknya bila anda tunjukkan muka anda mengenalkan diri anda kepada guru anda. Pembelajaran di pengajian tinggi ini bukan hanya tergantung kepada pengetahuan, bukan hanya bergantung kepada kepandaian, tetapi pembelajaran di peringkat pengajian tinggi ini adalah berkaitan dengan kemanusiaan, adalah berkaitan dengan pembelajaran secara tidak formalnya yang begitu banyak. Sebab itu kita kena berjumpa, kita kena bergaul, kita kena bertanya, kita kena melazimi, kita kena ikut. Begitu sekali. Okey, kita bukan lagi apa kata orang tu,
kata bahasa Jawa dia spoon feeding kan, bagi makan kan? Hulur dengan sudu tidak. Okey, pelajaran di peringkat yang tinggi ni kita kena cari. So dalam penggalian kita menuntut ilmu itu, kadang-kadang ilmu itu kita jumpa dekat tepi jalan. So kutiplah dia. Kadang-kadang kita jumpa ilmu itu dekat tepi pantai, kutiplah dia. Tapi jarang kita jumpa ilmu itu berada dekat pusat karaoke, jarang sangat. Kecuali ilmu karaoke lah kita jumpa kan. Itu cerita dia. Alright. Yang ke-10, yang terakhir insya-Allah, mereka tidak mendatangi guru di luar daripada majlis ilmu yang umum. Ini satu perkara juga. Okey, yang kita kena belajar daripada ulama-ulama silam kita. Mereka tidak mendatangi guru di luar daripada jadual waktunya untuk mengajar dan sebagainya kecuali dengan izinnya, tanpa mendapat keizinan daripada guru tersebut. So kita macam mana? So kita bersiap sedialah diri. Kan, jumpa waktu yang diizinkan, bagi waktu rehat kepada guru, jangan ganggu dia. Kemudian bila jumpa dia, jangan lupa bagi salam. Kan, kalau kita lihat ni, ada beberapa lagi disebutkan ulama-ulama terdahulu, tapi saya tak nukilkan dalam pembicaraan saya pada hari ini adalah apabila guru itu berada, tidak duduk selagi guru tidak duduk. Dan tidak bangun kecuali apabila guru bangun dan meninggalkan majlis tersebut. Kita terbalikkan, kita kalau kelas face to face masuk dalam kelas tu, cikgu pensyarah kita selalu sebutkan masuk 5 minit 10 minit sebelum saya datang. Oh, terbalikkan, bila pensyarah awak dah ada dalam kelas 5 minit 10 minit barulah awak datang. So terbalik perkara tu. So adab-adab ini sebenarnya yang kita kena belajar. Sebab itu ya, saya nak tinggalkan perbincangan kita pada hari ini dengan satu kata-kata yang dipetik daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jika tanganmu tidak mampu membalas suatu kebaikan, maka perbanyakkanlah lisanmu dengan ucapan terima kasih. Okey, walaupun dia begitu simple, tapi memberikan kepada kita beberapa pengajaran bahawa sesungguhnya dengan ucapan yang begitu pendek ini memberikan banyak kelebihan, memberikan ikatan yang cukup kuat antara seorang individu dengan individu yang lain. Okey, 10 perkara yang saya kongsikan pada hari ini, harap-harapnya dapat kita khadamkan kan dalam diri kita, dan di luar sana banyak lagi. Saya kongsikan 10 dan anda boleh cari lagi beribu dekat luar sana. So ambil kemudian terapkan dalam kehidupan kita. Ada lagi bagaimana Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, cara dia belajar, cara dia berguru. Kan kita jumpa pula macam mana adabnya Imam Al-Ghazali ketika menuntut ilmu. So adab-adab ini yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita. Siapalah mereka kan? Kalau tanpa mereka tak adalah kita. Kan, siapalah kita tanpa mereka? Siapalah kita tanpa mereka? So mereka telah tinggalkan satu khazanah yang cukup banyak untuk kita terapkan dalam kehidupan sampai masanya untuk kita laksanakan. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu taala, segala kelemahan dan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikat kedua-duanya daripada Allah Subhanahu taala jua. Marilah sama-sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu taala, kita mohon doa daripada Allah Subhanahu taala agar pemusafiran kita di bumi Politeknik Port Dickson ini menjadi asbab untuk Allah berikan kepada kita ilmu, Allah campakkan kepada kita taufik, Allah berikan kepada kita hidayah sehingga kita dapat berkongsi ilmu yang ada ini untuk manfaat bersama. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu kembali.